ni insya-Allah. Kalau saya datang pula Disember nanti tak masuk Allah, go ahead. Saya tak kisah. Jadi ni 3 kali tu pun. Kali pertama lepas tu lawan gaduh-gaduh dengan orang lain, runtuh. Naik semula lawan-lawan, runtuh. Yang sekarang ni adalah sejak Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama. Arab Saudi sekarang adalah sejak Perang Dunia Pertama merdeka daripada Turki Uthmaniyah. Tuan-tuan, pada waktu tu Arab Saudi telah pun, tuan-tuan baca buku sejarah, dia akan tulis bom kubah-kubah di kubur-kubur ni. Lebih tepat lagi dia pasang dynamite. Dia pecahkan kubah-kubah yang dibina di atas Baqi', di atas Badar, di Badar lah orang Nubat ni. Pasal apa? Sebab Nabi larang bina-binaan tinggi di atas kubur. Biarkan kubur. Lalu orang berbincang, habis kubur Nabi ni dah. Soalan saya, adakah Nabi yang bina masjid dalam kubur dah? No, orang kemudian yang besarkan masjid Nabi sehingga melewati kubur. Apa yang Arab Saudi buat adalah Arab Saudi telah pun pecahkan binaan kubur di depan, bahagian depan ni. Binaan masjid di bahagian depan ni Arab Saudi kekalkan daripada kubur Nabi ke belakang, supaya dia tak berlakulah ada orang solat di sini, kubur Nabi kat situ, solat sini tak mau, imam kat sini tak mau. Arab Saudi buatkan imam di sebelah sana. Dulu pernah bahagian Raudah tu imam duduk situ pernah, tapi sekarang tutup. Itulah. Lepas tu kalau tuan pergi tengok betul-betul, sebenarnya kubur Nabi dengan masjid tak bercantum. Dia pun buat kind of ada gap supaya Arab Saudi tunjuk kata kubur Nabi sini, masjid kat sini. Masjid mula kat sini, bukan dekat sana. Sebab tu tuan tak tengok orang solat di sini. Sebab imam dekat sana. Kan? Masa imam dekat sana tu supaya tuan-tuan membelakangi kubur Nabi. Itu antara usaha Arab Saudi untuk mengembalikan membersihkan balik akidah manusia terhadap kubur lah. Saya ingat yang orang pernah tanya dekat Hadiah Wang. Saya nak cakap terang lah, saya orang Menoh lah. Tapi nak sebut sikit lah pasal Hadiah Wang ni. Orang tanya Hadiah Wang, macam mana kubur Nabi dalam masjid? Hadiah Wang sebut kata, sepatutnya bukan pindah kubur Nabi keluar masjid. Sebab ada satu cadangan dulu, pindahkan kubur Nabi. Sebab masjid dah buat lah, pindahkan kubur Nabi ke tempat lain. Tapi orang kata tak boleh, sebab Nabi pesan dia mati tanam dekat tempat dia mati. Dia nak Isa akan tanam kat situ. Habis tu takkan nak pindahkan masjid. Pindahkan masjid kos tu. Akhirnya itulah apa yang Arab Saudi buat. Dia kekalkan, dia pecahkan bahagian ni, dia expand ke belakang, dia expand ke kanan. Itu sajalah. So tuan-tuan, Hadiah Wang kata bukan pindahkan kubur Nabi, pindahkan masjid. Tapi itulah, nak buat senang cakap lah daripada buat kan. Wallahu a'lam. Soalan, kalau dekat Masjidil Haram kita boleh beras ada satu banyak ketika yang imam tu berada di belakang. Tapi dekat tempat lain boleh imam berada di belakang, imam ada di belakang. Dia berada di belakang daripada imam. Okey, saya rasa maksud abang macam ni kot. Masjid Haram dia punya saf adalah lengkungan. So kadang-kadang abang tengok kata macam lengkung tu makmum di depan pula kan. Umumnya macam ni tuan-tuan. Sebenarnya makmum tak dianggap berada di depan sebab makmum tu sebenarnya berada dalam lengkungan di belakang imam. Dia tak anggap ia berada di depan. Sebab tu bila askar dia kata jangan lintas masjid, jangan lintas masjid, jangan lintas lah. Jangan lintas lah. Kita kosongkan dulu. Zaman ni dia kosongkan. So tak pasal pada kosongkan bahagian tu. Dua sebab. Satu adalah supaya imam tu boleh pergi dan imam tu boleh balik. Itu one of the reason lah. Yang keduanya adalah supaya bila dia buat macam tu, orang akan berhenti tawaf, orang tak boleh nak patah balik. Orang akan pergi binasa lah. Selagi mana dia tak tutup, lagi tu orang duduk tawaf. So bila dia tutup, orang akan mula masuk kasar, mula dia boleh sembahyang. Itu Jenazah sedia termasuk solat jenazah. Jenazah tak ada kat situ pun kan. Jenazah ada dekat bilik jenazah kan. Dari segi hukum tak ada masalah. Dia solat kat situ, imam kat situ. Tapi jenazah tak ada. Dari segi hukum tidak ada masalah. Macam solat jenazah gaib kan? Dia macam solat jenazah gaib lah. Kita pun tak tahu nak sebut Allah firlahu ke ke apa sebab tak tahu. Sebab tak tahu lelaki perempuan. Kita mengikut imam yang niat. Diberitahu lah kot. Dan satu lagi dalam kaedah bahasa Arab, bila sesuatu itu tidak diketahui jantinanya, dia automatik guna dia untuk lelaki. Sebab itulah dalam bahasa Arab kita sebut Allah Ta'ala sebagai huwa, dia untuk lelaki. Kita sebut anta kepada Allah, kamu untuk lelaki. Anta tu kamu, anti pun kamu. Anti untuk perempuan, anta untuk lelaki. So Allah jantina apa? Mana ada jantina kan?
Dalam bahasa Arab, sesuatu yang belum diketahui jantinanya ataupun yang tidak berjantina, automatik guna muzakkar, anta. So kalau kita tak tahu mayat lelaki ke perempuan, kita kata Allahumma firlahu, dia. Allah ampunkan dia, warhamhu, sayang dia, wa'fu anhu, maafkan dia. Kita guna hu walaupun tak tahu jantina. Wallahu a'lam. Yang tu kreatif. Yang tu kreatif. Nampak tak kat sini? Nanti tuan cubalah pusing-pusing Ustaz. Ada orang berkita kata, saya pun pernah baca juga, kononnya ada orang panjat nak curi nak curi jasad Nabi, lepas tu kena petil lah apa kat situ. Tuan, itu kreatif. Itu adalah pintu untuk cuci bahagian ni, tak ada apa, pintu tingkap. Wallahualam, kreatif. Sangat-sangat kreatif lah cerita tu. Lagi satu tuan-tuan, yang pula pergi masuk dekat bumbung buat apa? Turun tu ada jauh lagi bawah. Tak bijak suruh nak tipu, nak curi pun. Wallahualam. Okay, apa yang? Saya dah tertinggal berapa poin kat sini? Babu salam saya sentuh, pintu Jibril dah sebut. Pintu Nisa. Baik. Pintu Jibril dulu kan pintu Nisa dulu? Pintu Jibril dulu kan? Pintu Jibril dulu, jalan sikit ada pintu Nisa. Pintu Nisa tu adalah pintu para perempuan datang untuk masuk bertemu Nabi dekat pejabat dia. Pejabat Nabi kat mana? Masjid tu lah pejabat Nabi. Berdiri pejabat Nabi dari masjid. Perempuan masuk untuk bertemu Nabi untuk mengadu itu inilah. So perempuan masuk khas dekat situ. Sebab tuan-tuan, perempuan punya permasalahan ini tidak dibincang secara khalayak dengan Nabi. So Nabi buat sesi khas untuk hanya para perempuan secara secluded bincang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tu masuk melalui pintu Nisa tersebut. Alhamdulillah.